Masa Highland Tower tu runtuh, saya ada dalam tu bang. Kaki saya putus dua-dua bang. Cuba bang tengok. Assalamualaikum semua, apa khabar? Selamat datang ke Hari Semalam. Rumahku syurgaku. Perumpamaan yang selalu digunakan bila dapat kita bersenang lenang dekat rumah. Apatah lagi bila balik kerja, penat-penat balik rumah rehat-rehat, wah, rumahku syurgaku. Semua orang nak ada rumah sendiri, nak beli rumah sendiri. Best dapat duduk rumah sendiri ni. Boleh renovate rumah tu sendiri, nak cat warna apa pun suka hati. Tak adalah kena marah dengan tuan rumah kalau kita sewa rumah, ya tak? Rumah pula mestilah yang cantik, yang luas, yang besar, yang selesa. Pemandangan pun cantik, tak sesak, tak semak, tak selalu jam. Tapi itulah, harga rumah sekarang ni minta ampun. Rumah mampu milik pun belum tentu orang-orang B40 macam kita ni mampu. Makanya korang tekanlah butang subscribe kat bawah tu. Like video ni, share, lepas tu tekan juga butang notification tu. Manalah tahu dengan bantuan korang ni dapatlah aku beli rumah satu. Aku doakan juga korang yang dah tekan butang-butang tu semua dapat merasa beli rumah idaman korang. Amin. Sekitar tahun 1970-an, Kerajaan Kuala Lumpur, Malaysia nak buat satu kawasan perumahan yang mewah. Diorang pun plan lah elok-elok cari tempat kat mana. Dapatlah satu tempat dekat kawasan Ulu Kelang. Tempat tu kawasan yang berbukit di kawasan Taman Hillview, Bukit Antarabangsa. Tempat ni agak jauh sikit lah daripada ibu kota Kuala Lumpur. Jauh lah sikit, terpinggir sikit lah. Kawasan tu dijangkakan akan menjadi satu kawasan perumahan mewah. Diorang pun mulalah projek ni lebih kurang tahun 1974. Apa yang diorang kena buat dulu? Diorang kena ratakan bukit tu. Dia bukannya rata terus potong, tak. Dia macam kena ratakan buat macam kawasan lapang untuk letak rumah dekat kawasan bukit tu, tepi bukit. Maksudnya lereng bukit. Rumah yang diorang nak buat ni pula jenis apartmen, rumah bertingkat macam rumah pangsa. Sebabnya nak jimat ruang. Kalau buat rumah teres dekat kawasan sepetak tu, berapa rumah je yang boleh dapat? Bila buat rumah apartmen, banyaklah rumah boleh buat sebab ke atas. Jadinya diorang buatlah apartmen dekat kawasan tu dan dia namakan projek ni, apartmen ni Highland Tower, Menara Tanah Tinggi. Projek ni berjalan secara berfasa antara tahun 1974 hingga tahun 1982 dan mula diduduki oleh penduduk-penduduk KL yang berpendapatan tinggi. Ramai orang kaya duduk situ. Apartmen ni 12 tingkat. Untuk bangunan setinggi 12 tingkat pada tahun ujung 1970-an masuk 80-an tu, kira dah tinggi dah tu. Dan dekat kawasan tu bukan ada Highland Tower tu saja, ada jugalah rumah-rumah teres kat sekeliling tu. Tapi rumah tu kira dah lama sikit lah. Highland Tower ni bangunan baru. Pemandangan rumah tu sangat cantik. Boleh nampak KL. Bayangkanlah dalam atas bukit. Rumah tu tinggi pula. Memang cantik lah. Angin, jangan cerita lah. Rumah tu sentiasa sejuk. Tinggi kan? Dah lah tinggi atas bukit. Memang best gila weh duduk kat rumah ni. Yang tinggal kat situ bukan hanya warga negara Malaysia saja. Orang luar negara pun ramai duduk situ. Memang jadi tumpuan lah tempat tu masa tu. Sekarang ni kalau ada lagi lah tempat ni, sewa dia RM6,000 agaknya. Dalam rumah tu pun luas, selesa. Kawasan tu pula dekat dengan KL. Senang nak akses ke mana-mana. Kemudahan pun sekeliling tu je. Kawasan apartmen ni ada 3 blok. Blok 1, blok 2, blok 3. Bahagian belakang apartmen ni ada satu tembok macam susunan batu-batu yang memisahkan lereng bukit tu dengan apartmen tu. Dan dekat kawasan belakang lereng bukit tu ada sebatang sungai. Kecil je sungai dia. So memang ada aliran air lah kat situ. Susunan blok ni dia macam bersilang. Dengan ketenangan, keindahan dan pemandangan yang cantik, penduduk kat situ suka duduk situ. Bertahun-tahun lah diorang duduk situ. Disember 1993, Malaysia dilanda angin monsun berjadual. Memang time-time tu Malaysia akan terima taburan hujan yang banyak. Kuala Lumpur tidak terkecuali. Sejak daripada awal Disember, KL dah menerima hujan lebat berterusan selama hampir 2 minggu.
Nak dekat 2 minggu babe, hujan lebat je tak berhenti. Selalunya time-time macam ni lah banyak berita-berita banjir akan keluar. Namun setelah berhari-hari menerima hujan lebat, cahaya matahari mula menyinari Kuala Lumpur. Hujan pun dah mula berkurangan. Dah tak lebat dah renyai-renyai je dah sekarang ni. 11 Disember, cuaca dah mula berubah macam biasa balik. Penduduk Highland Tower pun menikmati hari yang tenang masa tu. Dan hari tu, hari Sabtu, ada yang dah keluar kerja pagi-pagi, mungkin half day lah kot. Ada yang hanya duduk di rumah menikmati hujung minggu bersama keluarga. Tanpa diorang sedar, sesuatu yang berlaku dekat bawah tanah. Dekat bahagian belakang apartmen tu, aliran air mula membawa tanah-tanah daripada atas bukit tu, termasuk batu-batu besar, batu-batu sungai dekat belakang tu. Beberapa penduduk mendengar suara yang mengganggu hujung minggu diorang. Ada yang keluar, ada yang sempat ambil gambar. Makin lama bunyi tu makin kuat, diorang dah start panik. Beberapa penduduk dah mula rasa ada sesuatu yang tak kena. Diorang mula berlari ke bawah. Diorang panggil sekali jiran-jiran, "Weh, keluar weh, keluar weh, keluar weh. Ada benda nak jadi ni," kata dia. Dalam keadaan panik lari nak turun tu, diorang dah mula nampak dinding apartmen diorang ni dekat bahagian tangga tu dah mula start retak. Makin lajulah diorang nak lari selamatkan diri. Dari suasana hujung minggu yang tenang bertukar menjadi keadaan kelang kabut dan panik. Kejadian berlaku dengan pantas. Ada yang sempat ambil gambar. Keadaan blok 1 tu dah mula sengit ke depan. Dia macam ni. Kedengaran satu suara dentuman yang kuat, lagi kuat daripada yang tadi. Dan serentak dengan tu, bangunan blok 1 mula condong ke depan. Ada saksi mata yang ceritakan kejadian tu. Dia nampak bangunan blok 1 ni jatuh slow je. Macam slow motion je. Tu kalau nampak daripada luar. Kau bayangkan dalam blok 1 tu keadaan dia macam mana. Panik tak panik. Dan lebih kurang pada 1.30 tengah hari, bangunan blok 1 Highland Tower rebah ke bumi. Bangunan ni jatuh ke depan tau. Bukan tergelongsor sekali dengan tanah. Tak, dia jatuh ke depan. Macam orang pengsan, dia jatuh ke depan gitu. Blobok gitu lah. Orang sekeliling terutama penduduk-penduduk blok lain tu terus laporkan kepada bomber, polis, ambulans, sesiapa je lah yang diorang boleh panggil masa tu. Call. Dan dalam masa 30 minit, kawasan perumahan mewah tu mula menjadi tumpuan. Kali ni, tumpuan pasukan penyelamat dengan pihak media. Penduduk-penduduk blok lain pun berpusu-pusu turun. Gila kau, blok 1 dah roboh. Nak duduk lagi dalam tu? Memang taklah. Kosong terus blok 2 dengan 3 masa tu. Orang semua dah turun. Pasukan penyelamat pun tiba di tempat kejadian. Bila diorang sampai, diorang tak percaya apa yang diorang tengok ni. Tergamam diorang, terdiam, terkesima istana kaca. Kejadian macam ni tak pernah berlaku lagi dekat Malaysia. Pihak penyelamat mula cari mangsa dekat sekeliling kawasan apartmen tu dulu. Sebabnya diorang nak masuk ke bangunan roboh tu pun takut kejadian roboh tu berlaku lagi. Ada 2 lagi blok kat situ. Dan takut juga kalau diorang main pijak je, mana tahu ada yang hidup lagi, mati pula kan. Memang bomba buntu, penyelamat buntu masa tu, tak tahu nak buat apa. Bayangkan bangunan 12 tingkat tu yang sebelum ni diorang nampak berdiri macam ni, menegak ke atas, sekarang ni dah macam ni, melintang. 12 tingkat tu bukan ke atas, ke tepi. Dengan pantas berita tu tersebar dah ke mana-mana. Selain penyelamat dengan pihak media, yang ada dekat situ sedara mara penghuni blok 1. Salah seorang penduduk blok 1, doktor, dia baliklah rumah dia bila dapat tahu berita tu. Macam nak pengsan dia, hanya boleh menangis je bila tengok rumah yang dia duduk dah jadi macam tu. Dalam tu pula masa tu ada keluarga dia. Isteri dan anak-anak dia ada dalam tu. Dengan peralatan yang tak seberapa nak ada, pihak penyelamat cuba sedaya upaya untuk jalankan juga misi mencari dan menyelamat ni. Diorang guna je apa barang yang ada masa tu. Tiba-tiba seorang ahli bomba dengar jeritan dari dalam runtuhan tu. Diorang cuba dengar betul-betul dari mana datang jeritan tu. Dengan keadaan banyak konkrit tu memang susah lah nak cari. Aku ulang, sekarang ni 12 tingkat tu dah melintang. Cari punya cari, diorang dapat kesan suara tu datang daripada tingkat 6 bangunan roboh tu.
Sampai je ke punca suara tu, diorang nampak ada tangan yang melambai-lambai, lemah aja. Diorang terus alihkan sepihan-sepihan konkrit tu, gali pelan-pelan sampai terpaksa gunakan kren masa tu. Seorang wanita warga negara Jepun berjaya dikeluarkan daripada runtuhan konkrit tu dalam keadaan cedera parah. Dalam masa yang sama, diorang dengar satu lagi suara jeritan. Sama juga macam tadi, dalam kepayahan, dalam kesusahan dengan benda-benda konkrit-konkrit yang roboh tu, diorang cuba juga cari. Diorang nampak ada sebatang kayu yang keluar daripada celah-celah runtuhan tu, digoyang-goyangkan. Dan suara tu datang daripada kayu yang bergerak tu. Dengan pantas diorang gali, diorang alih runtuhan konkrit tu, dan satu pemandangan menyayat hati yang diorang nampak. Seorang wanita sedang memeluk bayi berusia 16 bulan. Dan wanita tu hulur bayi tu dulu untuk diselamatkan. Bayi tu berjaya dikeluarkan tanpa ada sebarang luka pun dekat badan. Bayi tu pun masa dikeluarkan tak nangis, tak panik, tak takut. Tenang je masa bomba-bomba tu selamatkan dia. Dan 10 minit selepas bayi tu dapat dikeluarkan, ibu dia juga dapat diselamatkan. Seorang wanita warga negara Indonesia. Dengan selamatnya 3 orang daripada dalam runtuhan tadi tu, harapan untuk jiran-jiran, saudara mara, penghuni blok 1 tu menjadi cerah. Manalah tahu ada lagi harapan untuk selamatkan saudara mara diorang. Doa sentiasa bermain di bibir setiap manusia yang ada dekat sekeliling tu masa tu. Tapi pihak penyelamat menghadapi satu masalah. Masalahnya, diorang tak tahu berapa jumlah sebenar yang ada masa runtuhan tu berlaku. Kemungkinan dia daripada 1 sampai tak tahu berapa. Sebabnya masa tu hari Sabtu. Siapa yang keluar pergi kerja, siapa yang keluar pergi jalan-jalan, siapa yang ada kat rumah aja. Mungkin juga ada saudara mara yang datang untuk melawat. Siapa yang balik lunch masa tu, macam-macam persoalan diorang. Dan soalan yang paling penting, berapa ramai lagi yang masih hidup. Esoknya bermulalah pencarian hari pertama. Berita ni dah tersebar kat satu dunia. Ahli-ahli keluarga penghuni blok 1 dekat luar negara pun dah tahu. Pasukan penyelamat semakin tertekan dengan desakan ahli-ahli keluarga penghuni blok 1 tu. Diorang tak ada barang, tak cukup orang. Masa tu ramailah sukarelawan yang turun untuk bantu misi pencarian ni. Baik daripada orang awam persendirian mahupun yang berkumpulan macam badan kerajaan komuniti ke apa ke. Apatah lagi penduduk blok 2 dengan 3 tu. Pihak penyelamat dapat bantuan daripada komuniti ahli perniagaan dekat Kuala Lumpur masa tu. Bantuan seperti jentera berat, traktor, jengkaut, pengorek, semua sampai masa tu. Bomba dah boleh masuk ke dalam runtuhan tu. Pencarian jadi lebih mudah. Tapi persoalan masih lagi ada. Berapa orang yang ada dalam tu? Berapa orang yang masih selamat? Dalam tengah-tengah pencarian tu dijalankan, pihak penyelamat dapat satu berita yang tak sedap. Wanita Jepun yang diorang selamatkan semalam meninggal dunia dekat hospital akibat kecederaannya yang sangat parah. Masuk hari kedua, pihak penyelamat dapat lagi bantuan. Kali ni bantuan antarabangsa. Pasukan penyelamat berpengalaman daripada Singapura, Jepun dan Perancis turun padang membantu misi pencarian ni. Manalah pasukan penyelamat Malaysia ni pernah menghadap satu runtuhan yang besar ni. Sepanjang 30 jam sebelum bantuan tu sampai, lebih kurang 30 jam tu, pasukan penyelamat Malaysia tak tahu nak buat apa. Kerja diorang tak teratur langsung. Kejap cari kat sini, kejap cari kat sini. Tak organize sebab kata orang putih. Pasukan penyelamat luar ni terus merancang dan beritahu kita kena cari dekat bahagian tangga. Sebab masa bangunan tu bergegar, confirm orang akan pergi ke arah tangga untuk lari. So, cari dekat kawasan tu dulu. Diorang ni juga bawa peralatan yang berteknologi tinggi. Alat-alat yang boleh masuk ke celah-celah runtuhan tu, yang boleh dengar, yang boleh nampak macam kamera ke dalam, yang boleh kesan haba manusia, anjing pengesan pun ada, macam-macam barang keluar untuk meneruskan misi pencarian ni. Pencarian diteruskan berhari-hari, siang dan malam. Dapat jumpa seorang lagi pun jadilah. Sebabnya, yelah, berapa lama je orang boleh bertahan dalam keadaan tersepit,
tak ada makanan, tak ada minuman, udara pun kurang. Harapan diorang dapat seorang pun cukup. Dan harapan tu muncul apabila diorang dengar suara ketukan daripada jauh ke dalam runtuhan tu. Diorang dengar 2-3 hari ketukan tu. Tapi lama-lama ketukan tu senyap dan sunyi, sepi. Hari ke-7 operasi mencari dan menyelamat. Pasukan penyelamat yang sekarang ni ada dari 4 negara, Malaysia, Singapura, Perancis, Jepun. Diorang terpaksa buat satu keputusan yang sangat berat. Operasi mencari dan menyelamat sekarang ni terpaksa ditukar kepada operasi mencari mayat. Tak mungkin masih ada lagi yang hidup, dah seminggu lebih dah ni. Dengan berat hati, diorang mula masukkan traktor yang pengaut tu, pengorek tu dekat kawasan runtuhan. Sebab itulah cara paling senang untuk cari mayat-mayat yang tertimbus. Tak perlu lama, esoknya diorang terus jumpa mayat yang pertama. Dan hari-hari lepas tu, diorang jumpa lagi mayat, dan mayat. Pasukan penyelamat yang terlibat dalam misi ni ada yang cerita mayat-mayat yang diorang jumpa kebanyakannya dah repot, dah berdebu. Ada yang sambil pegang Al-Quran, ada yang tengah peluk anak, ada yang satu keluarga, ibu bapa dengan anak dia tengah berpeluk. Yang sedihnya, ada mayat yang diorang jumpa dah dekat tingkat 2 nak ke tingkat 1 dah. Sikit lagi nak sampai, tapi tak sempat. Harapan ahli keluarga pun dah berubah. Dapat jumpa mayat pun jadilah, supaya dapat dikebumikan dengan sempurna. Sebanyak 47 mayat yang ditemui dalam runtuhan tu, menjadikan jumlah mangsa terkorban adalah 48 orang. Termasuk perempuan Jepun yang meninggal dekat hospital tadi tu. Itu pun 48 tu angka rasmi. Yang masih ada lagi bawah runtuhan tu, wallahu alam, tak tahulah berapa ramai lagi. Blok 2 dan 3 pun dah mula kosong. Orang dah pindah. Tak ada siapa dah yang berani duduk situ. Yelah, takut runtuh lagi kan, tak memasal aja. Sejak tahun 1993, blok bangunan Highland Tower tu pun kosong, tidak lagi dihuni. Sejak dari tu, Highland Tower menjadi tumpuan penagih dadah dan penjahat-penjahat, perompak-perompak yang lari daripada buruan polis. Tumpuan tu je ke? Ada lagi, takkan tumpuan tu je kan? Cerita ni yang korang tunggu-tunggu sebenarnya kan? Yelah, aku ceritalah. Tapi, dah subscribe belum? Tekan dulu subscribe, like, share, loceng. Ada beberapa cerita yang menjadi bualan mulut ke mulut. Sama macam cerita-cerita yang sebelum ni, kesahihan daripada cerita mulut ke mulut ni hanya pencerita asal aja yang tahu. Kita ni pun dah telinga ke berapa yang dengar tak tahulah. Terpulanglah nak terima macam mana. Sebelum kejadian blok 1 ni roboh, ada seorang pembantu rumah asal Indonesia yang mengaku dia nampak 2 orang lelaki berjubah putih sedang menolak bangunan blok 1 tu. Akak ni cerita, 2 orang lelaki tu tengah tolak bangunan blok 1 tu ke depan sambil baca ayat-ayat Quran. Akak ni duduk blok 2. Dia cerita dia nampak lelaki tu dengan jelas. Dan dia percaya 2 orang lelaki tu yang menjadi punca bangunan blok 1 tu roboh. Kisah pemandu teksi kena kacau pun ada juga. Kejadian ni berlaku bila bangunan tu dah roboh lah, dah berapa lama lepas tu lah. Seorang pemandu teksi Kuala Lumpur ni bekerja daripada pagi sampailah ke malam. Dalam pukul 1 pagi lah masa tu, dia terfikir, okay, ni last aku drop satu customer dan nak balik. Tapi lepas dia hantar pelanggan yang terakhir, dia ditahan oleh seorang perempuan yang masa tu muka dia sedih je. Dia tanya, nak pergi mana cik? Pergi Taman Hillview bang, dia kata. Tanpa fikir panjang, pemandu teksi tu pun jemputlah naik. Okey, jom masuk. Sebabnya masa tu dah malam, kesian pula dekat akak tu seorang-seorang. Lagipun, Taman Hillview tu satu jalan dengan laluan balik rumah dia. So, alang-alang satu arah, bolehlah drop, lepas tu dia terus balik. Masa dah nak dekat tu, baru dia terfikir, Taman Hillview ni dah lama kosong. Terutamanya bangunan Highland Tower tu. Abang ni terfikir untuk tanya, cik masih duduk situ lagi ke? Senyap sekejap. Tapi lepas tu akak tu jawab, masa Highland Tower tu runtuh, saya ada dalam tu bang. Kaki saya putus dua-dua bang. Cuba bang tengok.
Dengan rasa takut, abang tu pun jeling ke belakang. Betul weh! Kaki dia tak ada, putus, berdarah-darah pula tu. Abang tu pun apa lagi, terus tekan minyak laju-laju lah. Turun terus daripada kawasan tu dan akak tu pun hilang tak ke mana. Selain tu, ada lagi beberapa kompilasi cerita daripada jiwa-jiwa berani yang berjaya masuk ke kawasan tu. Ada yang dengar suara budak-budak main macam main dekat taman. Ada yang dengar suara budak-budak panggil Mama. Dan kebanyakan diorang akan merasakan perubahan suhu yang kejap turun, kejap naik. Ada juga yang nampak lembaga yang terbang dekat atas bangunan tu, baju dia berdarah-darah. Aku rasa dah cukup dah ni kot. Untuk keselamatan aku, baik aku berhenti dulu bercerita. Sebabnya rumah aku dengan Bukit Antarabangsa ni dekat, satu tol je. Bukan apa, malas nak layan orang datang malam-malam. Nak kena buat teh, nak kena goreng kari pak frozen. Kabarnya Highland Tower akan dirobohkan tak lama lagi untuk pembangunan baru. Begitulah tadi sedikit cerita tentang Highland Tower yang menjadi legenda dekat bandar Kuala Lumpur. Terima kasih untuk korang yang dah tengok daripada mula sampai habis. Jangan lupa untuk terus menyokong aku dengan tekan butang subscribe, like, share dan notification. Sebarang kritikan dan cadangan dipersilakan komen dekat bawah. Jangan lupa juga follow media sosial yang bernama Harith Sam Simon. Semoga kita berjumpa lagi di video hari semalam yang akan datang. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Bye-bye.